Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah, Allahu haq. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Wahhab ya Fattah ya Wahid ya Ahad ya Samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah. Amantu bir rasuli wa bima qala ar-rasul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsiran tayyiban mubarakan fih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Nasrullah, para asatidzah yang hadir bersama Ustaz Syed Syarizan. Lama tak bertemu, di sini bersua. Diawali dengan para kepimpinan At-Taufiq di bawah pentadbiran bahagia Datuk Seri Tan Sri Syed Zainal Abidin Jamalil Lail. Tak lupa juga kepada ayahanda yang menjadi asbab kedatangan saya kemari, khusus ayahanda Habib Hussein yang memberi ruang dan peluang. Dan pastinya tak dilupakan juga kepada ayah saya Tuan Haji Zulkifli, turut sama menemani buat semangat. Okey, dan pasti nak kena sebut juga isteri saya yang tercinta, Nur Eliana Zulkifli kat mana belakang tu. Nampak tak nampak muka abang ni? Okey, dan juga anak-anak saya yang datang turut teman. Dan ini adalah majlis untuk kita menyatakan kesyukuran kita sempena menyambut tahun baru, walaupun tahun baru Masihi, tetapi tetap semuanya dalam takdir ilahi. Dalam bicara kita pada mendepani kehidupan yang Ustaz Nasrullah kata tadi, maknanya penuh cabaran, kita kena tahu di mana titik-titik keberkatan. Titik-titik keberkatan inilah yang menjadi, maknanya apa dia? Nyalaan kepada sumbu yang kita kumpulkan. Misalnya begini, kita ambil perumpamaan dia. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu sumbu, maka kita kena ada lighter untuk menyalakannya. Kita dah beramal, kita dah bernutur ilmu, okey, kita dah maknanya belajar, mengaji, mendalami Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Itu semua adalah ibarat apa? Adalah ibarat sumbu. Tahu sumbu kan? Sumbu pelita tu kan dia ada sumbu. Tak tahulah bahasa lain apa, sumbu lah kan? Sumbu. Okey, kita selalu kumpul sumbu. Okey, tapi pelita itu takkan menyala kalau tidak ada apa dia? Pemetik apinya. Apinya itu. Jadi apinya itu titik-titik keberkatan. Bagi seorang anak, titik keberkatannya ibu dan ayahnya. Bagi seorang isteri, titik keberkatannya adalah suaminya. Bagi seorang suami, asbab untuk tetap bercambah keberkatannya tetap isterinya. Okey, tapi jangan sampai melebihkan isteri berbanding kedua ibu bapanya. Bagi seorang anak, titik keberkatannya adalah kedua ibu bapanya. Jadi kadang-kadang kita terlampau mencari mana perkara-perkara yang lain yang bersifat sumbu, tapi kita lupa kepada apa dia? Titik keberkatan kita itu.
Kita mencari orang di sana, orang di sini. Sedangkan sebenarnya titik keberkatan kehidupan kita adalah ibu kita sendiri. Apa maknanya ilmu dan amal dan selawat serta apa segala amalan ibadat yang kita lakukan kalau tidak bertambah takzim kepada ibu dan ayah? Dengan guru kita takzim, dengan mak bapak kita menyombong. Itu perkaranya. Ramai yang kita dapati, maknanya apabila telah mencapai sesuatu keadaan dan kedudukan, maka maknanya ibu dan bapanya dipandang rendah kerana tidak belajar seperti dirinya, tidak beramal seperti dirinya, tidak mengetahui seperti dirinya. Mak bapak tak faham bahasa Arab, kita boleh kecek Arab, maka mula memandang sedikit rendah pada ibu bapanya. Kalau memandang rendah pada kedua ibu bapa bagi anak-anak, kalau memandang rendah kepada suami bagi isteri, kalau memandang rendah kepada maknanya orang-orang yang sekeliling kita yang pernah menjadi asbab kebaikan kepada kita, maka ketahuilah keberkatan itu tidak kita nyalakan. Itu perkara pertama. Titik keberkatan itu. Maka tahun baru ni, walaupun sebenarnya tahun baru Masihi pun tak ada masalah. Maknanya siapa yang ada ibu dan ayah, maka kembali kepada ibu dan ayahnya. Maka mohon kemaafan dan fahami bahawa segala ilmu dan amal kita tidak akan menyalakan cahaya rohani kita tanpa dengan asbab keberkatan kedua ibu bapa kita itu. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Mak saya pun tak solat macam saya. Amboi. Mak ayah saya pun tak alim macam saya. Macam mana? Jawapannya, soal mak ayah kita itu bagaimana dengan Allah, itu soal dia. Tapi dia itu ibu bapa kita tetap keberkatan kepada kita. Jangan dikesampingkan. Bagaimana dibayangkan kepada seorang guru kita dapat tunduk, takzim, hormat dan adab serta berkhidmat. Tetapi bila pulang ke rumah kepada ibu dan bapa buat tak reti. Ketahuilah bahawa latihan khidmat, adab, takzim dan hormat kepada guru sebenarnya adalah untuk kita menganggap ibu bapa kita lebih besar dan lebih hebat daripada itu. Ini perkara yang pertama yang ingin kita muhasabahkan bersama-sama. Beruntunglah bagi mereka yang masih ada ibu bapa, maka keberkatan kita pada mereka berdua, maka pada isteri-isteri, maka walaupun mungkin isteri-isteri banyak datang majlis zikir, datang majlis maulid, suami kan malah malas juga kan. Suami biasanya tak apa nak ramai datang, tapi banyaknya isteri, maka pastikan anda tak berasa anda lebih daripada suami. Walau bagaimanapun anda beramal, beribadah, berilmu, tetap pintunya adalah suami yang anda nikahi itu. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila Siti Fatimah mengadukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kesulitan dan kesusahannya melayani akan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, baginda Nabi SAW memberikan bekalan kepada Siti Fatimah untuk cekal dalam peranannya sebagai isteri, iaitu dengan memberikan zikir yang kita semua maklumi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Nabi SAW tidak pergi sound pula pada Sayyidina Ali, Ali, dah kahwin dengan anak kita, agak-agak lah, tak begitu. Tetapi Nabi SAW memberi bekalan. Supaya apa dia? Siti Fatimah sibuk dengan Allah dalam melayani suaminya, dalam apa jua keadaan. Maka poin yang kedua yang ingin saya muhasabahkan bersama-sama pada malam ini adalah perihalan sibuk dengan Allah. Untuk sibuk dengan Allah, kita perlukan cahaya Nabi SAW. Dengan cahaya Nabi inilah menjadi kegirangan rohani kita. Rohani kita kembali kepada fitrahnya yang asal. Bagaimanakah kerja dan kelakuan rohani kita? Kelakuan rohani kita adalah sibuk dengan Allah. Menikmati memandang Allah. Maka lantaran itu kita perlukan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu qasidah yang biasa diperdengarkan. Qasidah bahasa Melayu je lah. Cahaya Nabi terang benderang, sinar di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang, beroleh rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu membuka pintu redha Tuhanmu
akan diangkat amalan taat. Ayolah umat kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jikalau rohani kita gembira, maka dia akan nyata terselah kepada fizikal kita. Kalau emosi kita sedang bersedih, maka wajah kita akan bermasam muka. Maka tanda orang yang gembira rohaninya apabila memuji-muji cahaya yang membuatkan rohaninya itu sibuk dan menikmati pandangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah setiap kali menyebut lisannya akan berkata Nabi SAW tanpa dibuat-buat, tanpa diminta, tanpa disedari, pasti akan tersenyum. Tadi dah ikut dah sama-sama tu, tapi kurang senyum. Dia tak boleh tak senyum. Kita puji kerahmatan Allah. Bagaimana kita ingin merasai Allah itu pengasih kalau tidak dengan asbab cahaya? Bagaimana Nabi SAW. Cerdik ataupun tidak, kita belajar ilmu akidah selama ini, kita meyakini Allah itu wujud. Betul? Jom kita belajar ulang kaji sifat 20 sikit. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridah aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kita dah bahas dalam pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tulang belakangnya adalah perbahasan sifat 20. Kita bicara pertama sekali tentang sifat nafsiyah, iaitu berkenaan dengan wujud Allah. Maka tidak syak lagi Allah itu wujud dengan perbahasan dalil dan istidlal, pendalilan secara akli ataupun secara nakli daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita yakin Allah itu wujud dan kita tahu Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi kita tak teruja untuk bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benar bermanfaat keyakinan kita itu? Kalau kita meyakini, ahlan wa sahlan bil habib. Ahlan wa sahlan bil habib. Tafadhalu. Astazim minkum. Wasil kalam. Bismillah. Kalau kita mengetahui ibu kita itu pengasih. Okey, ibu kandung kita itu pengasih, mengasihi kita. Adakah kita ingin merenyeh kepada ibu yang lain? Merenyeh tu faham apa pula tu merenyeh. Merenyeh tu jenis merenyeh. Hemoy. Kita tahu mak kita ada mak kita sayang pada kita. Adakah kita nak meminta-minta kepada mak yang lain? Kita tak akan minta lagi. Bila kita tahu mak kita pengasih, maka apa maknanya kita menghargai sifat kasih mak kita itu? Kita bermanja dengannya. Begitulah juga analoginya. Kita meyakini Allah itu wujud dan wujud Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi kalau kita tak terasa ingin bermanja dengan Allah, adakah benar-benar kita menyempurnakan keyakinan kita akan Allah Ta'ala itu pengasih dan penyayang? Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda untuk memulakan setiap perkara kita yang kita nak lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah yang diulang-ulang sebut. Bermaksud menghargai ilmu akidah adalah dengan kita meneruskannya dengan bermanja kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Pintu kemanjaan Allah adalah seorang manusia yang teragung yang kita puji tanpa jemu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda itu pintu kemanjaan kita kepada Allah yang kita yakini, tetapi wajah kita tidak tersenyum. Siapa yang bila memeluk ibunya maka tak menguntum senyuman di wajahnya, bermaksud dia kurang kemanusiaan. Siapa yang apabila memuji-muji nabinya sallallahu alaihi wasallam kurang berasa gembira rohaninya, maka dia kurang kehambaan. Itu ibaratnya supaya mudah kita faham. Jom kita cuba sekali lagi. Boleh senyum ke tidak? Buat senyum pun tak apalah. Sebab tadi kita baca tadi dalam fasal pertama ke fasal kedua, ada ayat falyafrahu, Habib Umar sebut, hafizahullah. Kita dengan Nabi SAW ni kena gembira. Kalau tidak, tak benar kita dengan baginda SAW. Kalau nak hafal semua sirah baginda, mungkin ada yang mampu, mungkin ada yang tak mampu. Sebab itu melibatkan apa dia? Kognitif, akal. Okey, kalau nak tahu semua syariat yang baginda sampaikan, maka ramai kita tak mampu. Sebab apa? Bukan semua kita dalam dorongan jalan menjadi ustaz dan ustazah asatizah. Okay, kalau ingin menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pasti ramai juga tak mampu. Sebab apa? Sebab kemampuan kita berbeza-beza. Tapi satu perkara yang kemampuan kita sama. Tua ataupun muda, asatizah ataupun tidak, bagaimanapun keadaannya, semua diberi ruang kemampuan yang sama, iaitu untuk bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang keberkatan para sulalah yang berada bersama-sama kita. Pancaran keberkatan dengan asbab mereka. Kita puji lagi berkaitan Nabi SAW. Mudah-mudahan rohaniah kita bergembira dengan fitrahnya, iaitu sentiasa bermanja dengan Allah, sibuk dengan Allah, sehingga terlupa akan segala pancaroba dunia kerana telah memandang bahawa segala yang berlaku tetap dalam takdir Allah, dan Allah mentadbir kita tetap dengan kasih sayangnya. Maka apa saja yang berlaku, semuanya berakhir dengan lafaz Alhamdulillah. Nak selawat apa pula? Ya Rasulullah, alaika salam, ya syafi'al khalqi, alaika salam, ya Habiballah, alaika salam, ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami ya Habiballah. Padamu ya Rasul cinta bersemi, Allah dan Muhammad, nafi dan isbat, cinta dan makrifat, tersemat erat, hati gembira. Senyum-senyum tatkala bersua dengan baginda, tidak terkata, baru kami mengerti, hidup mengabdikan diri kami pada ilahi, padamu ya Allah kami mengadu, curahkanlah marifat kami padamu ya Rasulullah, alaika salam, ya syafi'al khalqi, alaika salam, ya Habiballah, alaika salam, ya khataman nabi, alaika salam. Engkaulah kecintaan kami ya Rasulullah, engkaulah kerinduan kami
Habib Allah, padamu ya Rasul, cinta bersemi, hidup bertauhid, tiada bersedih, hidup bertauhid, tiada berbimbang, menafi diri, mengisbat ilahi, cinta rasuli, penguat rohani. Padamu ya Rasul, tercurah bakti, menyebar cinta sucimu pada umat ini. Padamu ya Rasul, cinta bersemi. Itulah nilai dalam agama kita, iaitu cinta. Cinta dalam akidah sehingga benar keyakinan kita kepada Allah. Cinta dalam berfikah sehingga apa saja tanggungjawab ibadah kita lakukan dengan penuh kemanjaan dan kenikmatan, bukan lagi bebanan. Dan cinta dalam tasawuf sehingga kita sibuk sama ada dengan memandang Allah ataupun merasai dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga akhirnya kekal kita dalam sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita benar dalam cahaya cinta pada rohani, maka di situlah musyahadah kepada ilahi berlaku. Itulah yang saya mencadangkan untuk tahun 2023. Azam tahun baru kita pada kali ini adalah kita tenggelam dalam kesibukan kita mencari dan memandang kasih Allah dalam segala perkara yang kita hadapi. Dulu awal tahun 2000 kita menyempurnakan rukun agama, ilmu fardu ain, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf kita belajar. Kemudian selepas itu kita mula membuka bicara-bicara berkenaan dengan wacana tasawuf untuk kita lebih merasai kemanjaan dengan Allah. Maka tahun ini kita lebih mendalam lagi sehingga kita sentiasa seolah-olahnya memandang Allah dan sentiasa merasai dalam pandangan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Bunga api itu tanda suruh saya berhenti. Cukup dah tu. Ada satu lagi qasidah tapi dah segena. Dah isyarat. Mai tunggu tahun depan pula. Tahun depan qasidah kita adalah berkenaan dengan tenggelam dalam segala kerahmatan Allah sehingga tidak ada lagi berbaki rasa berdiri dan berkehendak. Hancur segala kesombongan, yang ada hanyalah kehambaan sehingga mudah memaafkan. Tiada dendam berbaki, hanya kasih sayang yang disemai. Di situlah kesejahteraan sehingga kita mencapai husnul khatimah dengan asbab syafaat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah azim wa lakum. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.